KPM. Jangan kau datang menghampiri diriku. Jangan buatku rasa malu. Aku tak mau. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri selaku hos anda pada jam 4 hingga 5 petang hari ini. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit yang sedang melanda negara kita ini dan sentiasalah patuh kepada SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Seperti yang anda dengarkan sebentar tadi, Wani telah pun menyanyikan potongan lagu Wani sendiri, Jangan-Jangan, dan itu merupakan melodi lagu Jangan-Jangan. Mengapa Wani menyanyikan lagu sendiri dan lagu Jangan-Jangan itu? Kerana hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan muzik dan semestinya ada kaitan dengan topik kita hari ini. Tapi sebelum kita nak tahu topik yang telah dipilih, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan guru pendidikan muzik dan telah berpengalaman selama 20 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini. Mari kita bawakan ke studio Sukses bersama dengan kita Cikgu Wan Mazni. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Sihat Alhamdulillah ya Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan muzik juga. Sebelum ini kita dah sama-sama belajar dengan Cikgu Wan Mazni dan kali ini Cikgu, boleh Cikgu terangkan kepada mereka apa yang topik yang kita akan sama-sama belajar dan apakah objektif pembelajaran kita? Okey, pada hari ini kita akan belajar satu lagi topik yang penting dalam paper 1 pendidikan muzik. So ini adalah topik soalan, biasanya soalan keempat ya. Sangat penting ya untuk bagi makan 10 markah untuk pelajar. Jadi penting nak tahu nanti ikuti sampai habis program ni. Ya, itu dia. Tak boleh cakap sekarang. Topik yang kita sama-sama belajar adalah analisis skor. Betul Cikgu? Analisis skor. Itu dia. Tapi sebelum kita nak mulakan dengan pembelajaran kita, Wani seperti biasa akan menjemput semua guru kita untuk kita membuat sanitasi tangan di sebelah sini. Cikgu boleh pakai gel pembasmi kuman yang telah disediakan. Sebagai langkah pencegahan awal. Pelitup muka sudah dipakai dan jarak pun sudah kami jaga. Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan murid yang akan kita bawakan bersama. 6 murid dari sekolah yang berbeza. 2 sekolah berbeza di sini. Kita ada dari SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Hai semua, apa khabar? Dan juga dari SMK Cochrane Perkasa Kuala Lumpur. Apa khabar murid-murid? Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Semua sihat ke tu? Sihat. Waalaikumsalam. Sihat. Okey, ini dia. Kita ada 5 murid hari ini. Boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda? Kita mulakan dengan Fakhrul dahulu. Fakhrul. Hai. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fakhrul Fahmi bin Lokman, pelajar tingkatan 5 Pendidikan Muzik SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya menjadi seorang guru muzik. Guru muzik. Terima kasih Fakhrul. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Khairul. Assalamualaikum. Nama saya Khairul Ilham Mikhail Nizam dari Sekolah SMK Bandar Baru Sentul, merupakan pelajar tingkatan 5 pendidikan muzik. Cita-cita saya nak menjadi pemain muzik. Pemain muzik. Instrumen apa tu? Khairul, secara jelasnya. Piano. Piano. Okey, baik. Terima kasih Khairul. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Hazim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad, pelajar tingkatan 5 Pendidikan Muzik dari Sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru muzik. Guru muzik juga. Okey, terima kasih Hazim. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Aini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aini Razida binti Rudiansyah, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru muzik.
Guru muzik. Okey, Aini pun Kak Wani kita pernah berjumpa ya dalam studio sukses ni dan Aini ada suara yang sangat merdu. Semestinya ada persembahan yang Aini akan tunjukkan kepada anda semua. Tapi kita nak berkenalan dulu dengan murid dari SMK Cochrane Perkasa. Silakan Alvin. Hai, salam sejahtera. Nama saya Alvin Raj Nalarti Ramesh dari Sekolah SMK Cochrane Perkasa. Saya berumur 17 dan cita-cita saya menjadi seorang guru muzik. Menjadi guru muzik juga. Okey, baiklah kita dah berkenalan dengan 5 murid kita hari ini. Guru kita pun kita dah tahu, Cikgu Wan Mazni dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kita nak dengarkan pandangan mereka mengenai mata pelajaran pendidikan muzik. Disebabkan rata-rata mereka nak menjadi guru muzik, nak jadi pemain alat muzik. Jadi kita nak tahu pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Boleh Kak Wani dengarkan pandangan yang pertama dari Aini? Tajuk hari ni kita nak belajar pasal analisis skor. Dalam analisis skor ni kita belajar tentang harmoni dan terminologi muzik. Contohnya macam chord primer, arahan persembahan, dinamik dan juga tempo. Baik, terima kasih Aini atas pandangan anda. Dan yang kedua, Kak Wani nak tanyakan kepada Hazim. Tajuk ni analisis skor ni amat penting. Contoh dia irama dan juga melodi lah. Itu paling penting lah dalam muzik, kena ada dua tu. Betul. Irama dan melodi. Jika tiada, tidak jadilah sesebuah muzik itu. Okey? Alright, baiklah kita dah dengarkan pandangan mereka dan kita dah berkenalan dengan murid-murid kita hari ini. Dan semestinya kita dah tak sabar lagi nak belajar dengan Cikgu Wan Mazni untuk topik analisis skor pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini pendidikan muzik dan topik yang kita akan belajar adalah analisis skor. Dan sebentar tadi kita sudah dengarkan persembahan dan petikan gitar daripada murid kita dari SMK Cochrane Perkasa, Alvin Raj. Wow, satu persembahan yang sangat menarik di situ. Terima kasih Alvin atas persembahan yang sangat memukau pada hari ini. Dan itulah dia, seperti yang anda saksikan, kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan analisis skor. Dan murid-murid mengatakan bahawa pentingnya untuk ada irama dan melodi dalam sesebuah lagu untuk kita jadikan sebuah muzik yang lengkap. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar lebih lanjut dengan Cikgu Wan Mazni, Wan Abdul Hamid dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Okey, murid-murid dalam talian, kalau anda sudah bersedia untuk belajar hari ini, sila buka mikrofon anda dan katakan sudah sedia cikgu. Dan sedia cikgu. Cikgu. Okey, baik. Jadi cikgu boleh mulakan pembelajaran hari ini, dipersilakan. Terima kasih Kak Wani. Betul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, Alvin. Mengapa cikgu request Alvin main gitar hari ini? Cikgu nak ingatkan calon-calon SPM kat luar sana, jangan fokus kepada apa yang cikgu katakan berkenaan irama melodi semata-mata.
Tak kira lah Elvin main macam mana, bagus ke ataupun tak bagus ke ataupun bagaimana, tapi at least Elvin telah bermula untuk menyediakan diri untuk paper 2 pendidikan muzik. Jangan lupa tu, kita ada paper 2 muzik yang melibatkan nyanyian dan juga pemain alat muzik. So gunakan masa yang ada ni waktu PKP ni untuk praktis, untuk persediaan menghadapi bila penilaian secara bersemuka nanti, so kita betul-betul bersedia. So Elvin at least cikgu dah tahu ya, dah boleh ada markah dah tak bagi kat Elvin kat situ macam mana. Cuma cikgu boleh komen macam mana nak betulkan dan untuk dapat markah lebih tinggi lagi. Itu penting ya untuk paper 2. So okey, cikgu teruskan. Ngapalah cikgu ni asyik membebel. So cikgu teruskan Wani untuk hari ni punya topik. Mari, So cikgu. apa yang pentingnya? Hari ini cikgu akan beritahu kepada semua calon kat luar sana berkenaan dengan satu lagi topik penting dalam paper 1. Kita dah belajar irama, melodi, harmoni, terminologi muzik yang menyumbang kepada markah paper 1 dan ini adalah antara kata notasi muzik topik yang terakhir ataupun soalan yang terakhir yang kita akan fokus. So kita tengok macam mana ya. Baik. Wani pun nak belajar juga. Saya pun tak sabar nak belajar, tak sabar cikgu. juga. Okey. Nama cikgu ulang balik. Cikgu Wan Mazni. Wah, jangan pula panggil wah. Itu adalah nama ayah cikgu. Kalau tulis penuh panjang lah tak cukup tempat. Dia ialah Wan Abdul Hamid. Okey, mengapa? Analisa begitu juga. Bila kita tengok soalan, kita kena analisa mengapa macam tu. Dia ada analisa ni, dia ada dan lebih mendalam ni, dia ada banyak benda ya. 4 in 1. Bukan satu topik saja, dia melibatkan banyak topik di dalam analisa ni yang kita kena tahu. Okey, kita tengok. Okey, apa benda hari ni cikgu nak bebel ni? So, pertama sekali cikgu nak refresh balik kepala otak kita ni ataupun kepala kita ataupun ingatan kita berkenaan dengan format kertas 1 pendidikan muzik. Takut lupa kat luar sana. Yang kedua, cikgu nak fokus kepada soalan analisis skor. Dan yang ketiga, cikgu akan bagi contoh soalan format SPM berkenaan dengan analisis skor. So, kita tengok format untuk refresh balik, untuk ingat balik format SPM. Kertas 1 yang menyumbang kepada 50% saja. Itu sebab cikgu minta Elvin untuk buat persembahan nak ingatkan calon kat luar sana, kat mana 50% lagi? Adalah pada kertas 2, itu kertas amali, nyanyian, bermain alat muzik secara berkumpulan dan juga folio. So, ingatkan kat luar sana cikgu bagi masa PKP ni buat betul-betul. So, kita untuk dapat markah yang tertinggi ya. So, kita pergi pada soalan kertas 1 bahagian A. Cikgu ingatkan balik bahagian yang telah kita pelajari sebelum ini. Ada 3 soalan yang menyumbang kepada 30%, sama ada yang ni 10, yang ni 10 ataupun gabungan ni 10 ataupun mana-mana susunan soalan. Tak kira lah dia nak gabungkan yang ni ke 10%, yang ni ke 10. Yang penting keempat topik ni menyumbang kepada 30% untuk bahagian A. Bentuk jawapannya struktur. Bentuk jawapan dia apa ini? Bahagian A paper 1 bentuk jawapan dia apa ini? Struktur. Struktur tu macam mana? Dia menulis. Menulis. essay pun menulis juga. So, menulis macam mana? Dia kalau struktur ni dia macam jawab ikut apa yang dia nak tapi kita tulis bukannya bulat-bulat. Bukan bulat-bulat, maknanya kita jawab apa yang dia tanya. Tak perlu fikirkan nak buat ayat bagaimana untuk menjawab. Kita just straight the point pada jawapan. So kita ada ini elemen dia. Kemudian bahagian B. Bahagian B menyumbang kepada 20%. Ada 2 soalan iaitu analisis skor 10% dan ciptaan melodi 10%. Analisis skor kita kena jawab dalam bentuk esei ringkas. Dan ciptaan ni kena cipta lagulah yang ringkas dia 8 bar je. Yeah. So analisis ni dalam bentuk esei. So apa yang Fahmi faham menjawab dalam bentuk esei ringkas? Fahmi? Apa yang Fahmi faham? Apa yang lain faham? Lah nak jadi pemuzik kan? Rambut pun macam pemuzik dah tu. Okey, Fahmi nak cuba jawab soalan cikgu. Okey, Fahmi?
Apa yang Mifah kena jawab dari bentuk esei ringkas? Kena buat esei macam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia ke? 3 muka surat, 300 patah perkataan. Oh my God. Macam tu ke muzik ni? Apa yang saya faham, esei ni jawab ikut soalan. Apa yang diminta, kita jawab itu je. Okay, itu je. Tapi dalam bentuk apa tu? Adakah kita straightforward Dalam ataupun? bentuk ayat yang ringkas. Yes, Ayat yang ringkas. Kena bentuk ayat yang ringkas. Tak boleh pakai letak je jawapan dia. Okay? So, kena buat esei tu dalam bentuk ayat yang ringkas. So, cikgu ingatkan sekali lagi. Soalan kertas 1, ada 5 soalan. Apa dia? Siapa boleh ulang? Hazim. Cuba ulang Hazim. Irama. Kemudian? Kita ada apa? Melodi. Melodi. Alvin. Harmoni. Cikgu tak anak tiri ya. Alvin tahu? Kita ada irama, melodi, lagi? Alvin sila sambung. Harmoni. Ataupun terminologi. Okey, yang menyumbang pada 30% lah. 4 topik tapi dia bagi 30%. Yang keempat adalah analisa skor. Dan kelima? Tak pasti cikgu. Ciptaan melodi. Kan cikgu dah tulis. Nampak ke tak nampak ni? Cikgu kan dah tulis. Muruk sikit cikgu. Alright. So, kita pergi pada apa benda analisis skor ni. Okay. Analisis skor ni, siapa nak baca? Cikgu bacalah. Analisis skor ialah menganalisis skor mudah dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran notasi muzik. So, dalam notasi muzik, kita belajar berapa topik sebenarnya? Berapa perkara penting dalam notasi muzik? Siapa masih ingat? Kalau cerita pasal notasi muzik, maknanya kita kena cakap pasal apa notasi muzik ni? Aini, kita bercakap pasal apa? Ada berapa tu Aini? Aini. Ada 4. Okey, ada 4. Apa dia? Irama. Melodi. Harmoni. Terminologi muzik. Yes. Jadi kita mesti menguasai keempat-empat topik ini untuk menganalisis skor mudah. Kita bagi pandangan berdasarkan skor mudah tu, kita bagi komen kita berdasarkan apa yang ada tu. Berdasarkan pengetahuan notasi muzik. Okey, kita tengok sini. Kita spesifik kepada analisis skor. Bahagian B 10%, bentuk jawapannya adalah esei ringkas. Dia memerlukan pengetahuan dan kemahiran notasi muzik. So, apa benda notasi muzik tu? Iaitu kita kena tahu aspek irama, melodi, harmoni dan terminologi. Okey, cikgu nak cek lah. Apa dia irama? Kalau dia tanya irama, apakah yang you all akan jawab? Kalau dia tanya aspek irama, dia suruh you all komen lah aspek irama. Apa dia you all kena jawab? Okay, Lan. Nama Lan dah terpapar kat situ. Lan dah kena jawab. Okay, Lan. Silakan. Dalam aspek irama, kita kena tahu pasal nilai not, tanda rehat dengan meter. Oh, Alhamdulillah. Kalau macam ni lah, mestilah bagus punya jawab soalan. Okey, bagus. Melodi. Kita ada cara nilai not, kita ada meter, kita ada corak irama. So, melodi. Siapa Alvin pula yang kena? Siapa duduk kat bawah sekali pula yang kena? Okey, kita ada Fahmi. Tak apa, Kak Wani akan pilih siapa yang Kak Wani berkenan. Kena jawab. Okey, Fahmi. Dalam aspek melodi, kita ada scale, ada pitch, dan... Nak komen apa lagi tu? Satu yang penting tu. Kita ada pitch, kita ada scale. Okay, siapa-siapa nak tambah lagi? Kata kuncinya ada melodi di bahagian belakang. Melodi. Scale. Ragam melodi. Ragam melodi. Ragam melodi. Okey, itu dia dalam aspek melodi. Kalau harmoni pula? Okey, harmoni ni dia limited sikit. Dia terhad. Siapa tahu? Kalau aspek harmoni ni, apa yang boleh kita perkatakan tentang aspek harmoni? Alvin. Okey, Alvin. Chord primer. Chord primer. Very good. Chord primer mana? Apa, Alvin? Notasi ke-1, 4 dan 5. Ya. Dari mana tu? Dalam scale. Yes, very good, Alvin. Ya, chord yang dibina di atas not pertama, not ke-4 dan not ke-5 dalam sesuatu scale. So, bagaimana dengan terminologi muzik pula? Apa benda terminologi muzik ni? Okey, Hazim. Sila cuba Hazim. Hazim dah senyum tu. Dah standby nak jawab. Dalam terminologi muzik, kita ada
arahan persembahan, dinamik dan juga lagi satu saya lupa lah. Kawan-kawan bantu Azim. Lagi satu. Siapa nak bantu? Fahmi? Tempo. Okey, kita ada tempo. So ada 3. So itulah dia yang disebutnya secara khususnya inilah dia. Anda skor ada 10 markah. 8% berdasarkan pengetahuan notasi muzik, irama, melodi, harmoni dan juga terminologi muzik. Dan 2 markah lagi adalah berdasarkan perkara berkenaan dengan nilai murni dalam membuat persembahan sama ada secara instrumental ataupun nyanyian. Okey, so inilah dia cikgu rumuskan. Irama kita ada nilai not dan tanda rehat, meter, corak irama, melodi kita ada julat suara atau pitch, scale, ragam melodi, harmoni kita ada chord primer, terminologi muzik kita ada dynamic, tempo dan arahan persembahan. So inilah dia perkara yang terkandung dalam soalan analisa skor yang memberi markah sebanyak 10 markah. Ya, dalam muzik pun ada nilai murni ya, cikgu. Nilai murni. Kenalah kalau kita nak pemuzik yang mempunyai attitude yang bagus. Ya, betul-betul saya setuju. Okey, mari kita teruskan cikgu. Alright, kita teruskan. Sekarang kita pergi pada contoh soalan analisis skor format SPM. So cikgu akan tunjukkan contoh tetapi sebagai latihan untuk memberi pemahaman yang lebih jelas, cikgu akan potong-potong dia punya keratan skor tu kepada skor yang pendek. Yeah. Kalau hakikatnya soalannya adalah satu skor penuh. Beginilah caranya, satu skor penuh. Ya, contohnya lagu ni. Okey, panjangnya macam inilah, skor mudah. Kita kena analisa dalam pelbagai aspek yang kita belajar dalam notasi muzik. Ini adalah soalan. Ini analisa skor yang 8% tadi. Okey, dia akan tanya sama ada 3 daripada komponen ini. Sama ada irama, melodi, terminologi ke, irama, melodi, harmoni ke, mana-mana 3 soalan. Okey, ini cikgu letak semua ni. Tapi tak mungkin berlaku semua sekali. Hanya 3, mana-mana 3. Ya. Okey, ataupun dia mungkin juga kalau dia soalan jenis baik hati ialah dia cakap macam ni. Aspek meter, scale, dia cakap terus. Dia tak cakap ni. Kalau macam ni, you all kena berfikir, kena ingat balik irama tu apa, melodi tu apa. Tapi ada juga soalan jenis, dia cakap terus, dia nak apa. Jadi you all terus saja menjawab. Okey. Dan 2% lagi adalah nilai murni. Contoh soalan nilai murni, macam inilah. Beri 2 etika yang perlu diamalkan oleh seorang pemuzik untuk memainkan lagu tersebut dengan baik. Nyatakan 2 nilai murni yang terdapat dalam lagu ini untuk dijadikan amalan sebagai anak bangsa Malaysia. Ini memberi markah 2%. Okey. So jumlahnya adalah 10%. Seterusnya cikgu akan detailkan ataupun akan berikan tips nak jawab macam mana soalan berkenaan dengan konsep irama. Okey. So, ayat cinta yang pertama. Kita panggil ayat cinta. Kita cakap ayat cinta ni ialah sesuatu yang sweet, sepatutnya kita kena ingat. Ya. Okey, begitu juga yang konsep irama ni kita kena tahulah ayat dia. Okey, untuk dapat poin yang pertama, ayat dia, cikgu ini bagi tip je, you all boleh buat ayat lain yang sama erti ataupun apa-apa saja cadangan yang sesuai. Dalam aspek irama, keratan lagu ini bermula dengan anakrusis. Bila kita boleh jawab soalan bermula dengan anakrusis? Bila bar pertama tidak bermula pada detik yang pertama. So, kita akan sambung lagi pada katakanlah meter 44. Apa maksud meter 44? Apa maksud meter 44? Aini? 4 detik crochet dalam setiap bar. 4 detik crochet. Adakah bar pertama ni cukup? Adakah dia bermula dengan detik pertama? Tak. Dia tak bermula dengan detik pertama kan? Kalau dapat skor yang kita perlu analisa berbentuk soalan yang memang tak bermula pada detik pertama, kita boleh buat jawapan poin yang pertama adalah dalam aspek irama keratan lagu ini bermula dengan anakrusis dan akan mendapat 1 poin dekat situ. Okey. Sekiranya
Boleh tak kalau keratan ni kita nak ambil poin yang cikgu bagi idea tadi? Boleh tak kita nak jawab lagu ini bermula dengan anakrusis? Sebab apa tak boleh, Hazim? Sebab dalam bab pertama tu dia cukup dengan meter dia. Dia memang bermula pada detik pertama. 1, 2, 3, 4. So kita tidak boleh menggunakan poin lagu ini bermula dengan anakrusis. So kita tak boleh guna. Dah hilang 1 poin. So kita pergi direct kepada poin yang kedua, ayat cerita yang kedua itu kita tentu berkenaan meter. So meter lagu ni meter apa? Siapa tahu? Meter lagu ni? Meter. Hazim katakan meter 4-4 cikgu. Okey, meter 4-4. Apa maksud dia? 4 detik krocet dalam setiap bar. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, kalau dalam soalan struktur kita akan jawab 4-4. Itu saja cukup. Tapi dalam soalan analisis skor, sebab itulah cikgu kata ayat cinta, baik ayat yang perlu you all ingat. Sebab apa? Sebab you all kena jawab dalam bentuk esei ringkas, dalam bentuk ayat. Ya. Okey, so boleh tak Azim ulang balik tapi sebut dalam ayat yang lengkap. Jawapan yang sama tapi jawab dalam bentuk ayat. Okey Hazim. Simpan. Hazim tunggu dulu Hazim. Okay. Kak Wani tak sabar nak dengar jawapan Hazim, tapi Kak Wani nak bagi Hazim simpan dulu jawapan tu sebab sekarang kita nak berehat seketika dan kita akan sama-sama dengarkan jawapan Hazim selepas berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik dan kita hari ini sedang belajar topik analisis skor bersama dengan Cikgu Wan Mazni Wan Abdul Hamid dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dan seperti yang dijanjikan kita nak dengarkan jawapan daripada murid kita bernama Hazim. Hazim, kalau anda sudah bersedia sila berikan jawapan anda. Okey. Meter yang digunakan pada keratan skor di atas ialah 4-4 iaitu 4 detik krocet dalam setiap bar. Okey, bagus jawapan. Betul itu Azim. Tepat. Bagus. Okey. Azim. Azim dah berikan jawapannya cikgu. Tapi Wani ada dengar katanya ada murid yang ingin membuat persembahan lah hari ini nak mendendangkan satu lagu. Okey. Siapakah murid itu? Boleh angkat tangan? Itu dia Aini Razida. Aini, lagu apa yang Aini ingin sampaikan tu? Dan kalau anda sudah bersedia, sila membuat persembahan sekarang. Aini. 'Cause I wish you the best of all this world could keep. And I told you when you left me, there's nothing to forgive, but I always thought you come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. Wow, mari kita berikan tepukan kepada Aini. Sangat berani dan merdu sangat suara Aini hari ini menyanyikan lagu Jealous. Betul tak Aini? Ya. Betul. Okey, jadi itu adalah persembahan daripada Aini dan sekarang ini kita nak lihat kaitan apa persembahan yang diberikan oleh Aini sebentar ni dengan konsep yang seterusnya cikgu. Seperti yang cikgu telah ingatkan pada awal-awal program tadi, nyanyian juga adalah sebahagian daripada penilaian kertas pendidikan muzik yang betul-betul penilaian markahnya dikira dalam peperiksaan SPM. Ya, ini ada 50%, nyanyian 50% dalam bentuk ensemble. So, sekiranya apa-apa berlaku, inilah masanya you all practice untuk cikgu nilai. Sekiranya pemarkahan tu masih rendah, you all boleh tambah perbaikan lagi, masanya masih ada lagi. So macam Aini tadi, okeylah boleh. Tapi itu seorang-seorang. Kita kena janji beramai-ramai ya untuk penilaian SPM nanti. So kena rajin praktis lah menggunakan masa yang ada ni. Sebab kemahiran ni praktis tak perfect. Kalau esok nak perform, hari ni baru praktis,
bye-bye. Ya. Orang ramai lagi lah nanti. Betul. Sembahan ya. Okey, so kita sambung baliklah pasal analisa skor ni. Okey. Alright, analisa skor yang tadi tu kita dah cakap pasal anakrusis, kita dah cakap pasal meter, kita dah dapat 2 poin. Kalau kita ada 2 poin tu, anakrusis ada, meter pun betul. Sekarang ni ayat cinta yang ketiga yang cikgu nak kongsikan. Ini adalah idea. You all menjawab soalan analisis. Macam mana nak skor banyak poin dekat analisis skor ni dalam konsep irama. So inilah dia. Antara yang lainnya ialah nilai not dan tanda rehat. Boleh tak murid cikgu salah seorang ni komen berdasarkan skor yang cikgu bagi, apakah nilai not dan tanda rehat yang digunakan sepanjang lagu ni? Okey, inilah dalam aspek irama. Dia tak akan cakap macam ni tau dalam perpiasaan. You all kena ingat ayat cinta ni. Ya. Kena ingat sendiri apa yang nak diperkatakan tentang aspek irama nilai not. Tak ada idea langsung. Dia tak akan cakap pun benda-benda ni. You all kena ingat. Ingat. Cuma ini adalah latihan supaya you all tahu, oh macam ni cara nak jawab dia. Ini ayat dia. Okey. So cikgu nak ingatkan, kalau nilai not dan tanda rehat, you all boleh senaraikan semua nilai not dan tanda rehat yang digunakan dalam sesuatu skor, sama ada bertulis, ini mengenai perkataan ni, ataupun lukis dalam bentuk grafik. So kedua-dua cara pun boleh diterima. Okey, siapa nak cuba? Apakah nilai not dan tanda rehat yang digunakan dalam skor? Contoh yang cikgu bagi ni. Jangan harap dalam SPM dapat skor macam ni. Dia skor panjang ini latihan sahaja. Okey. Mari siapa kita tanyakan kepada Alvin. Alvin boleh cuba jawab, Alvin? Alvin, silakan Alvin. Nilai not dan tanda rehat yang digunakan sepanjang skor lagu ni ialah semi-brief, project, minim, semi-quaver, quaver. Alvin? Semi-quaver, quaver. Alvin, jangan ikut apa yang cikgu tulis tau. Ini contoh jawapan. Alvin kena tengok apa yang berlaku kat sini. Ini adalah contoh. Supaya kat luar sana jangan salah macam Alvin juga. Ini contoh. Action, lakonan. So, Alvin, apa yang dimaksudkan kita kena analisa satu-satu. Apakah note yang ada dalam lagu ni? Kita bulatkan macam yang cikgu buat. Kita ada quaver. Okey, kalau dah ada quaver, kita jangan bulat. Kita ada crochet. Okey, crochet dah bulatkan. Quaver, minim. Okey, apa lagi? Okey, dah tulis dah. Apa lagi yang cikgu tak tanda? So, kesimpulannya kat sini, Alvin, apakah note yang digunakan dalam skor, dalam keratan skor ni? Note apa, Alvin? Kita ada apa? Crochet, minim, quaver. Quaver saja. Ada tak tanda rehat kat sini? Tak ada. Tak ada. Tiada. So, bagaimanakah ayat penuh nak jawab soalan yang telah Alvin nyatakan tadi? Okey, cuba ulang apa yang cikgu kata. Ini sebagai idea. Nilai dan tanda nilai. Okey, apa dia, Alvin? Nilai not dan tanda rehat yang digunakan sepanjang skor. Ada tak tanda rehat, Alvin? Ada tak tanda? Tak ada. So kita buang ayat perkataan tanda rehat tu. Kita ambil ayat yang kena mengena dengan jawapan yang akan kita jawab nanti. Okay, silakan Alvin sekali lagi. Nilai not yang digunakan sepanjang keratan lagu ni Okey, very good. Crochet, minim dan quaver. Very good. Satu bagus, markah. Alvin. Macam itulah cara jawab dia, Alvin. Yang lain faham semua? Faham. Ya, bagus. Alvin saja je cikgu suruh Alvin buat salah tadi. Okey, so kita akan senaraikan semua yang kita tahu, tapi kita senaraikan apa yang ada dalam keratan skor. Okey, bagus tadi Alvin beritahu. Katakanlah kita mendapat satu analisa skor, tapi sebenarnya skor dia ialah separuh aja. Macam mana kita nak tahu separuh ke skor penuh? Dia akan tulis DLL kat belakang ni kalau dia adalah keratan skor. Tapi kalau skor macam ni, dia ada dua garis macam ni. Adakah ni skor penuh atau keratan skor? Siapa tahu? Idlan. Apa maksud dia ni? Skor penuh ataupun ini adalah sebahagian skor? Skor penuh. Skor penuh. Skor Tengok penuh. pada garis bar ni. Ni garis bar apa ni?
Pasti, Idlan. Oh, nampak tak? Mungkin tak nampak daripada jauh. Ada 2 baris di situ. Okey, kalau tak nampak, yang pentingnya kalau jumpa 2 garis bar yang sama, memang dia ialah pengakhiran, tapi pengakhiran bagi satu bahagian dalam lagu. Ya. Kalau nak betul-betul akhir lagu, dia punya garis bar dia ialah satu garis nipis, satu garis tebal. Itu Betul. adalah pengakhiran bagi satu lagu yang penuh. So jangan terpengaruh lah, jangan tengok pada garis bar, oh dah habis dah lagu. Sebenarnya ada lagi. Betul. Inilah habis pada bahagian ini. Dia ada bahagian A, bahagian B, kan lagu kan panjang. Jadi dia nak beritahu habis dah bahagian A, kita sambung bahagian B pula. Jadi dia gunakan garis bar ni. Okay, sorry itu tak berkenaan dengan konsep irama tau, tambahan je. Tiba-tiba je ada nasi tambah pula. Okay, so very good jawapan Alvin tadi. So kita dah dapat 3 poin untuk irama. Baru irama. Cepat cikgu, kena cepat. Keren. Okay, irama kita lagi. Kita tengok poin yang keempat pula. Apakah ayat cinta yang keempat tentang irama? So sekarang kita bercakap tentang nilai not terpanjang, terpendek pula ataupun terkecil dan terbesar. Okey, ini ayat yang sama. Jangan pula ayat terkuat, terperlahan pula. Itu lain dia punya maksud dia. So itulah cikgu bagi idea. Ayat dia guna ayat ini. Dari segi not terpanjang dan terbesar. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Siapa ingin cuba? Okeylah. Kan dah ada pengetahuan tentang notasi muzik sebelum ni. Sekarang kita aplikasikan dalam analisis skor, tetapi dalam bentuk pernyataan ayat yang lengkap. Itu saja beza dia. So dia ada tahu pengetahuan dia. Cuma nak ingatkan balik apa yang dah belajar. Okey, siapa nak cuba? Irama berkenaan dengan nilai not terkecil dan terbesar ni. Fahmi, nak cuba Fahmi? Okey, silakan. Wah, Kak Wani berkenan dengan Fahmi. Handsome betul. Tak ada lah, Okey, siap cikgu. sikit. Macam itulah. Okey, silakan. Nilai not terpanjang dan terbesar yang dimainkan ialah... Okey, pilih satu je. Sebabnya takut orang tu dipilih satu je. Jangan pilih dua-dua. Pilih mana-mana satu yang selesa dan senang nak ingat. Jangan hafal banyak. Nilai not Terbesar, terpanjang terkecil. yang dimainkan ialah semi-brief. Okey, semi-brief. Lagi? Nilai not terkecil? Nilai not terkecil yang dimainkan ialah quaver. Okey. So kat sini cikgu dah bulatkan nilai-nilai not yang digunakan sepanjang lagu. Jadi kat sini nilai not terkecilnya ialah quaver. Kat sini untuk memudahkan pemeriksa tengok terus mana dia jawapan you all sebut. Sebab analisa skor dia adalah analisa besar. Kesian dekat pemeriksa, ramai calon. Yang mana jawapan calon? So you all tanda di tempat bertanda Y atau bertempat bertanda X atau mana-manalah yang menyenangkan yang menanda kertas nanti tengok jawapan you all. So better you all buat macam ni. Nilai not terbesar yang dimainkan seperti tempat bertanda X. Contoh tadi jawapan Fahmi ialah semi-brief. Tak apa, cikgu akan terangkan mengapa salah. Cikgu dah jawab betul dah semi-brief. Okey, nanti mengapa jawapan salah. Nilai not terkecil yang dimainkan seperti tempat bertanda Y, iaitu quaver. Betul Fahmi jawab, tapi spesifik letakkan kat mana Fahmi maksudkan. Ya. Okey, mengapa jawapan Fahmi salah kat sini? Kalau jawab soalan macam ni, menggunakan ayat cinta ni, mengapa semi-brief ni salah? Okey, cikgu tanya, cikgu jawab. Ya, jawapannya ialah, masih ingatkah apa fungsi tie? Tie. Apa fungsi not tie? yang dimainkan kena dipanjangkan. Okey, katakan dia semi-brief. Tiba-tiba Sambungkan. dia ada tie. Dia kena lanjutkan bunyi dia. Dia kena main lebih panjang lagi kan? So, nilai not yang paling panjang ialah di tempat yang bertanda tie. Not yang bertanda tie. Semi-brief, gabungan semi-brief dan minim bertitik. Ramai soalan kat sekolah cikgu pun salah lah buat jawapan ni. Sebab itu cikgu tahu. Sebab itu cikgu ingatkan, betul semi-brief. Kalau note secara bersendiri, jawapannya nilai note terbesar. Tetapi kalau you all jawab nilai note terbesar, kat sini ada nilai note yang ada simbol tie. Ini yang terpanjang sebenarnya yang kita mainkan dalam lagu ni. So ingat, bila nak jawab soalan ni, nilai note yang paling panjang. Contohnya kalau Kak Wani nyanyilah, yang ni dia akan nyanyi 4 je. Cikgu nak nyanyi, sorry lah. Nanti cikgu suara emas pula. Jadi tak sampai. Yang ni lebih panjang. Sebut. Jadi yang ini jawapannya. Tempat bertanda X, jawapannya ialah tempat not bertanda type. Iaitu semi-brief dan mini bertitik. Ulang balik. Cikgu lah pandai sekali ni.
Siapa nak ulang? Macam mana nak jawab sekali lagi? Ulang balik jawapan dia. Hazim. Okey, Hazim. Nilai not terpanjang ialah Kita ambil terbesar dan terkecil lah. Sedap sikit ayat dia. Okey. Nilai not yang terkecil ialah quiver. Manakala nilai not yang terbesar ialah semi brief bersambung tai minim bertitik. Okey. Di tempat bertanda X dan di tempat bertanda Y. Letak tu. Ayat tu tambah. Tak apa, you hafal lah kalau nak menggunakan jawapan ni. Okey, next. Ini baru satu konsep Wani. Ada 3 lagi ni. Ya, cikgu. Tapi sebelum kita sambung dengan 3 konsep pada hari ini, kita nak berehat seketika dululah, cikgu. Kita bagi murid-murid kita untuk tarik nafas dulu sebab lepas ni ada banyak lagi soalan yang akan kita tanyakan kepada mereka. Dan anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita Pendidikan Muzik, dan kita sedang belajar analisis skor bersama dengan Cikgu Wan Mazni dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kita nak sambung lagi sedikit berkenaan dengan konsep kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. So, kita teruskan lagi. Cikgu bagi ayat cinta je. Tolong ingat je lah cikgu. Tak akan tanya lagi soalan pada semua. Cuba ingat je. So, cikgu akan bagi. Ini baru satu konsep, iaitu konsep irama. Kalau nak cerita pasal corak irama, kita carilah corak irama tu bar 1, bar 2. Contohnya ni ya. Bar ni, corak irama ni diulang berapa kali. Katakanlah corak irama ni paling banyak sekali digunakan dalam keratan skor tu. So, ni di ayat cinta dia. Cadangan ayat cintanya ialah corak irama bar 1 dan hingga bar 4 paling banyak digunakan sepanjang lagu ini. Tu pelajar murid akan dapat 1 markah. So kita pergi pada konsep yang kedua, itu konsep melodi. Konsep melodi kita boleh cakap pasal scale, kita boleh cakap pitch tinggi rendah, kita boleh cakap pasal apa lagi mengapa cikgu makan semut ke mana. So pasal apa dia? Mendata bertangga tu ialah ragam melodi. Okey. So, tip cikgu nak cakap pasal scale, ini dia ayat dia. Dalam aspek melodi, lagu ini adalah dalam scale. Okey, you all jawab kat sini, tapi ayat ni you all hafal supaya you all tahu dah macam mana nak buat ayat untuk jawab soalan aspek melodi. Di mana terdapat tanda nada apa kat sini? Kalau tak ada tanda nada, tak perlu guna ayat ni, cuma cukup dekat lagu ini adalah dalam scale C major ke A minor. Macam mana nak kena pasti? Tips cikgu ialah tengok note pertama dan terakhir akan beritahu. Scale yang tak ada sharp, tak ada flat ada 2, iaitu C major atau A minor. So kat sini kita tengok dia berakhir dengan C, bermula dengan C, confirm lah C major. Kemudian kalau A minor mesti dia ganggu note ke-7. C ni bukan note ke-7 dalam A minor. So sahlah lagu ini dalam C major. C major. Sebab kadang-kadang murid ragu-ragu. C major ke A minor? Sebab dia ada macam ada sharp kat situ. Itu yang cikgu bagi tip kat situ. Kita tengok note yang pertama terakhir ataupun kita tengok penggunaan chord. Okey, yang ni scale yang ada 1 flat. Ada 2 kemungkinan, sama ada F major atau D minor. So macam mana kita nak check lagi selain daripada note? Kat sini note ni macam tak bagi cue kalau kat kita note F dengan D. So kita tengok penggunaan chord. Chord F dan sebagainya, ini adalah chord primer dalam scale F major, bukannya D minor. So, lagu ini adalah dalam scale F major. Alright, cikgu bagi je tips supaya murid dapat idea macam mana nak buat soalan melodi. Yang kedua, pitch tertinggi dan terendah kita carilah. Katakanlah ni skor panjang, kita tengok pitch tertinggi dia apa, pitch terendah dia apa, dan kita nyatakan pitch tertinggi adalah C. Dan pitch terendah contohnya ialah C dan pitch tertinggi ialah D. Cuma cikgu nak ingatkan dalam kes ni katakanlah kena pasti pitch tertinggi pada bar ke-6. You apa jawab B? Yahoo, betul. Jawapan dia salah. Sebab apa sebab salah cikgu? Sebab please tolong ingat B dalam skate ini walaupun di mana pun dia berada, dekat atas ke kat bawah, B itu adalah B flat.
Dengar cikgu membebel ni. So cikgu tak tanya lagi. Cuba ingat ni ayat dia. B flat. Ingat. Dia B flat. B flat, bukan B biasa. Bukan B kaleng-kaleng. Ingat tu. Okey, seterusnya ayat cinta berkenaan melodi ialah julat suara. Julat suara ni kita kena lukis. Tereng. Okey, cikgu lukis jap. Okey. Kita lukis balik yang rendah tu C. Okey, C. Okey, tak boleh lah kita lukis C. Yang tinggi tu D. Contohnya lah dalam keratan ni. D. Julat suara lagu ini adalah antara C ke D. Ini ialah cara nak jawab soalan julat suara. Seterusnya kita pergi kepada ayat cinta melodi yang seterusnya itu ragam melodi. Okey, kita tengok katakanlah skor lagu dia macam ni. Okey, macam ni kita boleh nampak sangat dia banyak menggunakan mendata macam Lan nyanyi minggu yang lepas tu dia suara dia mendata je. Dia banyak menggunakan mendata. So, ragam melodi lagu ini banyak menggunakan ragam melodi mendata. Kalau dia ada banyak gabungan, kalau dia boleh jawab mendata, bertangga dan melompat. Dalam satu lagu tu kalau kau tiga-tiga ragam melodi dia guna, kita jawablah semua sekali. Okey, itu dia. Melodi. Harmoni tak banyak cerita, tak banyak point. Ini aja. Pergerakan dia kita tulislah daripada F ke G minor ke F. Pergerakan chord dia. Lepas tu kena pasti chord primer dia chord apa. Chord 1 dia F ke, kena pasti. Dan bila kita tahu scale, kita tahu chord primer dia chord apa. Okey, relax cikgu kan? Ya, jelas cikgu. Okey, kita dah nak habis dah. Chord, okey, inilah chord primer. Itu chord F major, B flat major dan juga C major. So kita boleh kata chord primer yang digunakan ialah dalam lagu ni ialah F major. Kita ada B flat major dan juga kita ada C major kat sini. Semua chord primer digunakan. Dah habis dah yang keempat. Ini dia aspek keempat, tempo, dynamic. Dynamic apa yang digunakan? Okey, kita chat mezzo piano, crescendo. Kita senaraikan berserta maksud dia. Ayat dia ialah dinamik yang terdapat pada skor lagu ini ialah okey, jawablah berdasarkan apa yang ada dekat skor. Kalau jawab tempo pula, okey, dia tulis kat sini alamat Syah. Okey, apa tempo? Sebutkan tempo apa digunakan. Kalau dia guna macam contoh crochet sama dengan 100. Okey, pada muka cikgu. Okey. Okey, cikgu boleh tekan kembali dekat slide tadi, cikgu. Mana slide tadi tu? Kita dah dekat bawah-bawah tadi, cikgu. Okey, tak apalah. Dia dah mengajuk dah tu. Kalau soalan macam tu, kita tak apa. Okey, tadi kita dah sama-sama lihat ayat cinta, terminologi muzik. 100 je ni kan? Okey, ini kita jawab. Kelajuan lagu ini adalah crochet sama dengan 100 satu crochet ni sama dengan 100 detik seminit. Sorry. Kelajuan lagu ini adalah 100 detik crochet dalam masa seminit. So itulah dia. Semua sekali ayat-ayat idea macam mana nak jawab soalan analisis skor. Sebenarnya very easy. Mengapa senang? Sebab you all bebas nak cakap apa saja. Betul. Tentang pengetahuan yang you all tahu tentang tentang notasi muzik. Okey, cuma baca je soalan dan jawab. Ya, itu dia. Sama-sama kita sudah belajar berkenaan dengan analisis skor, ada irama, melodi, harmoni dan terminologi muzik yang penting untuk anda sama-sama tahu dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Dan terima kasih banyak-banyak Wan ucapkan kepada Cikgu Wan Mazli, Wan Abdul Hamid dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dan terima kasih semua murid Muhammad Fakhrul, Khairul Daniel, Muhammad Hazim, Aini Razidah dan juga Alvin Raj. Kak Wani doakan yang terbaik dan agar anda berjaya mencapai cita-cita anda pada masa akan datang nanti. Dan sekian sahaja dari saya, Wani Carey. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye.